korang nak masuk track day, korang kena masuk kelas ni. Sangat berguna. Hai dan Assalamualaikum, nama aku Brother YouTube dan selamat datang ke channel aku. Baru-baru ni Pakcik Tapi ada buat satu iklan dekat dia punya YouTube berkenaan dengan satu kursus di mana kursus pemanduan secara profesional dekat trek Sepang, kat Litas Sepang, Litas F1 Sepang. Dan bagi aku, untuk seorang yang amatur macam aku rasa wajib aku pergilah, sebab selama ni aku pergi track day melulu je, terus masuk track day tak ada teori, tak ada apa kan, terus praktikal je. Dan bagi aku benda tu aku rasa tak proper lah. Sedangkan dia punya kos untuk masuk kelas ni lebih kurang masuk track day je, tak jauh beza pun, RM800 je masuk kelas ni. So selama ni aku masuk track day pun RM600-700 boleh je keluar. So why not aku invest something dekat sini untuk tambahkan aku punya knowledge. Sedangkan korang masuk U pun kena bayar yuran RM1,000 kan. Why not kau pergi kursus macam ni dan tambahlah ilmu sikit kan. Setelah aku masuk kelas ni, secara ringkasnya aku akan cerita kat korang apa yang dia ajar dalam ni. Nombor 1, dia akan cerita pasal persediaan untuk masuk track day. Dalam persediaan tu dia ada beberapa checklist yang korang kena buat, iaitu nombor 1 ialah tayar dan brake, suspension, interior, engine, safety gear dan towing hook. Bukan bermaksud kena pakai barang-barang yang performance ataupun barang-barang yang mahal. Tapi kat sini kalau kau pakai kereta yang stok pun tak ada masalah. Poin yang aku cakap tadi adalah untuk korang cek barang-barang yang aku sebut tadi tu sama ada berada dalam keadaan okey atau tak. So basically dia suruh korang pastikan bahawa komponen tadi berfungsi dalam keadaan yang baik lah, in top notch condition lah. Tapi secara optionalnya, barang-barang yang aku sebut tadi korang boleh pergi kepada performance parts. Contohnya pilih tayar yang baik, yang high performance punya, USP punya tayar, ultra high performance kan. Lepas tu brake yang lebih besar ataupun bigger brake kit, dan brake pad yang tahan panas, contohnya EBC Yellow Stuff ataupun brand-brand Brembo yang lain, minimum 700C ataupun 900C, macam tu lah. Adjustable absorber dengan sport spring. Lepas tu untuk interior pula, mungkin korang boleh keluarkan unnecessary item ataupun loose item, sebab kita tak nak nanti ada botol air bergolek dan stuck dekat korang punya brand menyebabkan korang accident. Itu kita tak nak. Sebab tu sebelum korang gerak nanti dia akan bagi tahu awal lah. Ini bagi yang pergi khusus. Tapi biasa yang masuk track dia tak akan bagi tahu benda ni. So ini pun aku baru dapat tahulah kan. Kadang-kadang kita teruja sangat nak masuk track dia sampai kita terlupa benda-benda macam tu boleh menyebabkan kemalangan. Kita pun kadang tak perasan ada botol air kat belakang seat kita kan. So benda-benda ni baguslah untuk korang pergi sebenarnya. Loose item ni contohnya macam botol air, kasut, bag, even seluar dalam skandal sekali pun kau kena remove. Kalau sangkut nanti kan lagi masalah. In terms of engine pula, korang kena pastikan semua bernali dalam keadaan okey, cukup, tukar, tak adalah expired, janganlah dah sampai mileage pun tak tukar, kau pergi masuk track dia, memang meletup lah engine. In terms of safety pula, benda-benda yang perlu ada dan bukan perlu, wajib ada ialah helmet, kasut, seluar panjang dan towing hook. Helmet ni untuk mengelakkan kemalangan lah, takut kepala terentak ke apa kan, sebab korang pun tak ada pakai roll cage. Lepas tu kasut for better performance of the control of the pedal lah. Seluar panjang ni untuk mengelakkan kebakaran ke, terluka sana, terluka sini ke. Dan towing hook ni tujuannya supaya kalau korang terbabas, nanti akan ada marshal datang untuk tarik kereta korang. So kalau tak ada towing hook, kereta kau tersadai sangat lama kat situ, dan perlumbaan tu pun track dia pun tak dapat diteruskan lah, sebab korang dah tersadai kat tepi tu kan, bahaya pada orang lain lah. Ada beberapa signal bendera yang korang kena faham. Nombor 1 ialah merah, maksudnya sesi kena berhenti, wajib berhenti biasanya bila semua kereta dah masuk dalam pit, dia buat sesi merah lah. Dia nak clearkan apa debris ke ataupun kereta-kereta yang sangkut kat dalam track ke, macam tu lah. Hijau maksudnya sesi bermula, dah boleh masuk track balik untuk belum berapa. Kuning ada bahaya di track. So maksudnya kadang-kadang kereta terbabas, tiba-tiba kau nampak dia punya lampu isyarat tu ataupun flag tu tukar pada kuning. So maksudnya mungkin ada debris ke, minyak tumpah ke, kereta terbabas ke, something wrong lah dekat track. So korang kena bawa slow, tak boleh laju lah. Bendera hitam putih, so maksudnya sesi dah tamat, boleh masuk pit dan balik lah, tu je. Apakah peraturan am di track? Well, nombor 1 general rules yang ada dekat track ni. Nombor 1, tak boleh memandu lawan arus.
kat jalan raya apatah lagi kan, tak boleh madu lawan arus, kat track pun tak boleh. Nombor dua, tidak boleh bantu kawan-kawan dalam track. Contohnya kalau member kau terbabas, kau nampak member kau, tak boleh lah tolong, sebab dia akan ada masyarakat sendiri. Takut nanti kau orang nak tolong, kau orang kena langgar pula, satu hal lagi. Nombor tiga, kanak-kanak 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan dekat dalam track ataupun dekat dalam kawasan pit lah. Kalau betul nak, kenalah dipantau oleh orang dewasa setiap masa, tak boleh terlepas langsung. Nombor empat, merokok hanya di tempat yang dibenarkan ataupun designated area. Itu saja untuk general rules ya. Pengenalan kepada trek Sepang. Okey, jarak dia 5.5 km. Dia ada 15 simpang atau 15 turn. Diorang design trek F1 Sepang ni adalah kombinasi daripada slow dan high speed punya corner. Dalam kursus ini dia akan ajar korang tips pemanduan, dan aku akan bacalah. Ini baru 5, dia ada bagi lebih kurang 15 ke 20 tips. Aku tak boleh bacakan semua sebab panjang-panjang semua kan. So aku bacakan 5 tips yang terawal dia bagi ni lah. Yang paling penting aku rasa antara banyak 20 tips tu. Nombor 1, kalau ragu-ragu, rujuk semula kepada latihan yang dibagi ni lah. Template ni apa semua ni, nota yang dibagi ni, rujuk balik ke sini. Nombor 2, slow in fast out, fast in never out. So maksud dia kat sini, bila kau dah sampai dekat corner ataupun dekat turn, korang kena slow lah. Tapi bila nak keluar daripada corner tu, laju lah. Tapi kalau fast in never out ni, maksud dia kalau dekat corner korang dah laju, ada kemungkinan korang tak keluar langsung daripada corner tu dan terbabas. Itulah maksud dia. Nombor 3, lihat sejauh yang mungkin pada setiap satu turn. Sebab dalam turn-turn ni dia ada beritahu untuk korang tengok turn ni. Bila dah nampak turn ni, korang boleh tengok turn depan. Ataupun kalau korang punya penglihatan tak terhalang, korang boleh tengok 2-3 turn sekali. Kalau boleh lah, for better planning untuk korang ambil corner macam mana. Nombor 4, kenal pasti braking point. Untuk yang jalan straight ke ataupun yang ada marking-marking untuk braking point, so korang boleh set awal-awal kat mana korang nak brake. So contoh 100 meter ke, 200 meter ke, 150 meter ke, korang boleh test setiap satu braking point yang sesuai dengan keadaan kereta korang dan kemampuan kereta korang lah. Poin nombor 5, bagi pengguna kereta manual adalah lebih baik korang brake dulu sebelum masuk turn, dan boleh proceed dengan heel and toe punya teknik lah ataupun rev match. Benda ni dekat YS-Kong ada cerita, korang boleh tengok secara detail kat situ lah. Dalam kursus ni juga dia ada ajar korang macam mana nak bawa kereta dan ambil turn ataupun ambil corner tu dengan tepat lah. So aku tak boleh cerita secara detail kat sini sebab benda tu terlalu panjang. Ada 15 turn, 15 turn juga ada cerita macam mana nak ambil turn tu. So my suggestion is korang pergilah kursus ni, bagus untuk korang punya knowledge lah. Untuk video kali ini itu saja perkongsian yang aku boleh bagi tahu korang. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan track F1 Sepang ni dan apa yang aku belajar, mungkin aku boleh sharing kat korang lah. Tapi bab kenangan turn-turn tu memang aku tak boleh nak share lah sebab yalah, banyak sangat. Korang kena masuk kursus ni dan boleh tanya banyak-banyak lah masa pergi kursus tu. Tak mahal pun 800, biar mata je lah, nak tambah ilmu kan. Anyway, itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Jumpa lagi pada masa akan datang dan Assalamualaikum. Do not aim too deep into apex. Yeah, if you aim too deep in apex, you get caught, and then when you get caught in the curves, it will throw the car's balance off. The most, I think, the best thing is we can get to apply on the track. So I think it's a good experience for me lah, for all of us. Tapi ada juga lah, kita tengok seorang dulu kan. Terima kasih lah FK, banyak support yang lain ni. Banyak benda kita belajar hari ni. Harap pengajar lepas ni boleh buat lagi video macam ni lah. Sebab tengok tadi ada 3 orang tanya lah untuk ada 4 kali dapat lagi tak event kita buat hari ni. So harap semua enjoy dan dapat belajar hari ni. Coach pun belajar hari ni. Banyak benda yang kita tak tahu. Contohnya macam kita tu drive, baru kita perasan benda yang punya ada beberapa turn tu mungkin tinggi lah, macam-macam benda yang kita belajar hari ni. So itu saja, harap penganjur next time boleh buat lagi. So yang lain boleh